Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan bincangkan mengenai tenaga elektrik dalam tindak balas kimia bahagian 1. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam sains tambahan KSSM untuk tingkatan 5. Standard pembelajaran untuk video pada kali ini adalah pada akhir video, pelajar boleh yang pertama memelihalkan perubahan tenaga dalam set elektrolitik dan yang kedua menjelaskan dengan contoh persamaan setengah bagi setiap tindak balas yang berlaku dalam set elektrolitik. Okay, mula-mula sekali kita tengok sel elektrolitik. Sel elektrolitik ini merupakan sel yang menjalankan proses elektrolisis. So, elektro ni maksudnya elektrik. Okay. Lisis ni maksudnya pisah ataupun pecah. So, elektrolisis merupakan proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila tenaga elektrik dialirkan melaluinya. So, perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga elektrik berubah menjadi tenaga kimia. So, sel elektrolitik ini terdiri daripada dua elektrod, iaitu elektrod yang bersambung kepada punca kuasa positif dan satu lagi bersambung kepada punca kuasa negatif pada sumber tenaga. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit ini merupakan cecair yang boleh mengkonduksi elektrik dan akhir sekali adalah sumber arus elektrik. Contohnya seperti plug dan juga bateri. Okey, kita akan tengok sel elektrolisis ni. Mula-mula sekali kita tengok elektrolisis sebatian lebu. Okey, so mula-mula sekali cikgu nak explain sikit mengenai sel elektrolisis. So, ini adalah merupakan suatu set elektrolisis lah. Macam tadi, sel ini mestilah mengandungi elektrod. So, kes ini kita pakai dua elektrod karbon. Dua-dua kita pakai elektrod karbon. Sebenarnya elektrod ni boleh pakai selain daripada karbon, kita boleh pakai juga logam, contohnya macam kuprum atau dan sebagainya, bergantung kepada tujuan elektrolisis itu kita jalankan. Okey. So, seterusnya dia ada mesti ada elektrolit. So, elektrolit kita ini plumbum 2 bromida, ini kita panggil sebagai elektrolit. Okay, elektrolit kita adalah PbBr2. Okey. So, seterusnya kena ada punca kuasa. Punca kuasa kita adalah bateri. Kadang-kadang orang pakai power supply. So, kalau power supply dia punya dia punya simbol macam ni lah, S, supply. So, selain daripada itu, yang mesti ada adalah wayar dan juga beberapa komponen elektrik. So, kalau untuk komponen elektrik ni tak perlu banyak lah. Dalam ni dia lukis semua. Dia ada emitter, ada suis, ada mentol. Tapi kalau dalam peperiksaan dia minta kamu lukis, tak perlu lukis semua. Kamu at least ada salah satu lah. Sebab tujuannya, contoh macam emitter ni, tujuannya adalah untuk memastikan bahawa litar tu berfungsi. Jadi kalau litar tu berfungsi, jarum emitter akan terpesong kan. Sama juga macam mentol. Kalau litar tu berfungsi, mentol menyala. Macam tu je tujuannya. Okay. So, kena lukis. Tak payah lukis tiga-tiga. Lukis satu pun dah cukup. Okay. So, klip buaya ni fungsinya untuk kita pegang elektrod. Okay. So, dalam kes ni dia pakai mangkuk pija. Kerana ini adalah elektrolisis sebatian lebur. Lebur ni di mana leburan ni adalah kita ubah keadaan dia daripada berpejal menjadi cecair. Jadi proses ini perlukan proses pemanasan. Sebab itu dia buat menggunakan mangkuk pija. Sebab dia perlu dalam masa yang sama dia perlu panaskan sebatian tersebut. Okey, so bila menggunakan mangkuk pija dia mesti guna tungku kaki 3 dan juga tanah liat, segitiga tanah liat. Ini macam satu set. Okey, kalau dia pakai bika, kalau bika pasangannya adalah kasa dawai dan tungku kaki 3. Okey, kalau mangkuk pija pasangannya adalah segitiga tanah liat dan tungku kaki 3.
Untuk kita menganalisis proses elektrolisis ni, cikgu dah pecahkan dia kepada jadual lah, dalam bentuk jadual untuk memudahkan kefahaman kamu. Sebab dalam exam selalu dia akan tanya, soalan yang akan tanya adalah huraikan proses tersebut. So apa yang perlu ada dalam huraian, semua-semua ni lah. Okey, so macam biasa, mula-mula sekali elektrod tu ada dua kan. So satu elektrod tu kita panggil sebagai anode, satu lagi elektrod kita panggil sebagai kathod. So anode dengan kathod ni jangan kamu hafal dia sebagai anode ni positif, kathod ni negatif. Tak semestinya sebab nanti dia akan membingungkan kamu bila kamu nak buat sel kimia pula. Sebabnya sel kimia dia jadi terbalik kan. Jadi kamu kena tahu apa sebenarnya yang dimasukkan anode. Anode ni adalah tempat di mana berlakunya proses pengoksidaan, manakala kathod adalah tempat di mana berlakunya proses penurunan. Okey, proses pengoksidaan dan penurunan ni kamu dah belajar pada tahun lepas. So untuk proses pengoksidaan dan penurunan ni ada 4 cara kita nak kenal pasti. Tapi satu cara yang paling mudah untuk kita kenal pasti sama ada dia proses pengoksidaan ataupun proses penurunan adalah daripada segi perubahan nombor pengoksidaan. So, kalau nombor pengoksidaan bertambah, maka itu adalah proses pengoksidaan. Nombor pengoksidaan bertambah tu contohnya daripada 0 kepada 2 positif. Ataupun daripada 2 negatif menjadi 0. Itu nombor pengoksidaan bertambah. Manakala sekiranya nombor pengoksidaan berkurang, maka kita panggil dia proses penurunan. Contohnya daripada 2 positif menjadi 0 ataupun daripada 0 menjadi 2 negatif. Yang tu kita panggil proses penurunan. Okey, mula-mula sekali yang pertama kita kena kenal pasti dulu ion yang hadir. So ion yang hadir dalam larutan tadi, leburan tadi, leburan apa? Pb Br2. So ion yang ada adalah ion Pb 2 positif dan ion Br negatif. Okey. So ion ini kedua-duanya akan dinyahcaskan di terminal yang berbeza, sama ada anode ataupun kathod. So mana satu nak pergi anode, mana satu nak pergi kathod, senang aja. Anode yang pergi ke sini adalah N ion. A. Okey, kathod yang pergi sini adalah cat ion. K. Okey, so N ion adalah ion negatif. So ion negatif akan pergi dekat anode. Br negatif. Okey. So cat ion pula akan pergi ke kathod. Jadi Pb 2 positif akan pergi ke kathod. Maka ion-ion ini akan dinyahcaskan. Apa maksud dinyahcaskan? Kita buang dia punya cas. Sekarang dia ada cas. So untuk dia tiada cas, kita perlu neutralkan dia lah. Okey. So bila dia neutral, dia akan jadi unsur tanpa cas. Okey. So bila kita dah neutralkan Br, ion Br, dia akan menjadi gas bromin. Okey. Manakala plumbum pula, dia akan jadi logam plumbum. Untuk persamaan setengah, yang ni kamu mesti pandai tulis. Persamaan setengah ni adalah persamaan yang menunjukkan proses pergerakan elektron. So kat sini dia dah beritahu elektron didermakan, elektron diterima. Okey. So kalau kamu tak tahu, cikgu macam mana kita nak tahu didermakan, diterima ni, kadang-kadang kamu tak ingat kan, tak ada masalah. Okey. So senang saja untuk tulis persamaan setengah untuk Br. So untuk Br, daripada Br negatif, dia akan jadi gas bromin. So dia akan jadi Br2. Okey. So bila dia jadi Br2, kita imbangkan dulu persamaan dia lah. Sebab kat sini ada 2, sebelah kanan ada 2. So sebelah kiri pun kita letak 2. So 2 Br. Okey. So kita kena letak elektron. So kita nak letak elektron kat mana? Kita letak elektron kat tempat orang yang kurang elektron. Unsur yang kurang elektron. So antara Br negatif dengan Br, siapa yang elektron dia lagi sikit? Mestilah Br kan. Jadi kita letakkan elektron di situ. Berapa banyak? Sebanyak 2 elektron.
Okey. Okey, manakala logam plumbum dia datang asalnya adalah Pb 2 positif. So dia akan berubah menjadi Pb. So dalam kes ni siapa yang kurang elektron? Pb 2 positif ke Pb? Mestilah Pb 2 positif pasal dia positif. Bila positif tu maksudnya dia terlebih proton. Dia terkurang elektron. Maka bagilah dia elektron berapa banyak? Sebanyak 2 juga. Okey, maka persamaan keseluruhan adalah hanya kamu perlu salin saja. Kamu gabungkan persamaan di atas ini dan kamu buang dia punya elektron. Maka dapatlah persamaan keseluruhan. Yang sebelah kiri di sebelah kiri, yang sebelah kanan di sebelah kanan. Okey. So, cikgu tuliskan di sini contohnya. Okay, yang di sebelah kiri yang ada adalah 2 Br negatif tambah dengan Pb 2 positif tambah 2 elektron. Okey, di sebelah kiri pula kita ada Br 2 tambah 2 elektron tambah Pb. So, kita buang elektron, maka dapatlah persamaan yang ini, persamaan keseluruhan. Tapi tak silap cikgu, persamaan keseluruhan tidaklah ditanya dalam sukatan kamu. Ini merupakan, kalau dia dalam kimia dia tanya. Tapi tak silap cikgu, kalau dalam sains tambahan dia tak tanya. Setakat yang kamu perlu kuasai adalah ini, persamaan setengah. Okey, seterusnya kita tengok elektrolisis larutan aqueous. Okey, so ini adalah larutan aqueous. Larutan aqueous ni adalah apabila pepejal kita larutkan dalam air. Larut dalam air. Okey, so dapatlah larutan aqueous. So dalam kes ini elektrod dia masih sama, dia pakai elektrod karbon. Okey, manakala elektrolit dia adalah larutan kuprum sulfat. Larutan kuprum sulfat. Okey, so yang ini dia buat apa? Terbalik sikit, pelik sikit. Kenapa? Sebab hasil akhir dia adalah gas. So sebab itu dia buat terbalik lah. Dia terlongkupkan tabung uji. Tujuannya adalah untuk mengumpul gas. Kalau kita tak terlangkupkan tabung uji ni, nanti gas akan terbebas keluar. Jadi kita tidak dapat mendapat hasil yang kita mahukan lah. Okey, so untuk larutan aqueous dalam kes ni adalah larutan kuprum sulfat. Larutan kuprum sulfat dia ada perbezaan sikit dengan larutan untuk elektrolisis leburan. Kenapa? Sebab dalam elektrolisis aqueous ini dia ada lebih daripada satu ion yang akan dipilih untuk dinyahcaskan di anode dan di cathode. Okey, so contohnya untuk CuSO4 ni, ion yang hadir dekat dalam dia adalah seperti biasa Cu 2 positif, SO4 2 negatif. Selain daripada itu, kita jangan lupakan ion yang ada di dalam air. Sebab ini bukan leburan. Dia adalah aqueous, kita larutkan dalam air. Jadi air juga akan terpisah. So air bila terpisah dia akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion kuprum. Ion hidroksida, OH minus. So untuk larutan aqueous dia akan ada 4 ion yang hadir. Walaupun ada 4 ion yang hadir, tetapi untuk dinyahcaskan hanya satu ion bagi satu kategori saja yang akan dinyahcaskan. So antara dua ni hanya ada salah satu saja yang akan dinyahcas. Jadi siapa yang akan dinyahcaskan? Yang akan dinyahcaskan adalah ion yang paling bawah dalam siri elektrokimia, ke elektropositifan dan juga ke elektronegatifan. So masa kamu tingkatan 4, kamu dah belajar siri ke elektropositifan logam. So untuk elektropositifan logam, dia adalah cikgu ajar kamu dulu kan, kalau nak cukup makan, ambillah zat besi supaya punggung hang cun. Okey, itu seri elektropositif. So lagi bawah lagi kurang elektropositif. Okey, so kalau untuk siri elektronegatif pula
Farid suka Noni kelas barulah I love. Okay. Okay, so ini pun sama. Lagi bawah, lagi senang untuk dinyahcaskan. Okay, untuk dinyahcaskan. Jadi dalam kes ini, antara CU dengan H, CU2 positif dengan H+, kalau kita tengok dekat dalam siri ini, maka yang lebih elektropositif adalah CU. So, maka CU lah yang akan kita nyahcaskan. Okay. Untuk yang dua ni pula, SO4- dengan OH-, yang lebih elektronegatif adalah OH-. Maka OH- yang akan kita nyahcaskan. So macam biasa untuk elektrolisis ni masih sama juga. Untuk aqueous pun sama. Kita ada anode dan kita ada cathode. So anode adalah untuk anion, cathode adalah untuk cation. So anion adalah yang negatif. So kat sini adalah SO4 2- dengan OH-. Dekat sini pula adalah Cu2 positif dengan H+. Tadi kita dah bincangkan siapa yang akan dinyahcaskan. So yang kat sini yang akan dinyahcaskan adalah OH-. Okey. Manakala yang akan dinyahcaskan di sini adalah H+. Cu2 positif. Okey, kadang-kadang dalam peperiksaan dia tanya kenapa ion ini dipilih. Jadi kalau dia tanya kenapa, kamu bagi tahulah. So disebabkan ini kita kata dia lebih elektronegatif. Yang ni lebih elektropositif. Cikgu tulis ringkas je, kamu faham Okey, seterusnya kita tulis persamaan setengah. So untuk persamaan setengah, OH ni dia ada agak complicated sikit, tapi tak apa. Kita tuliskan dulu, cikgu ajar secara yang susah dulu. So secara yang susah adalah OH- dia akan menghasilkan dua benda, iaitu air dan juga gas oksigen. Okay. So CU ni macam biasa senang. Kita selesaikan CU dulu lah, sebab CU senang kan. Tadi dah buat kan. Cu2 positif, dia akan jadi Cu. So elektron kita letak dekat tempat yang kurang. So kat sinilah yang kurang, sebab dia positif. Positif ni kurang kurang elektron. Orang pula atom. Okay, so Cu lah. So yang ni dah selesai. Okay, so macam nak selesaikan yang ni senang. Yang ni kita macam biasa, mula-mula sekali kita perlu imbangkan dulu kiri dan kanan. So kat sini hidrogen ada 2. Kat sini hidrogen ada, tak nampak Kat sini hidrogen ada 2. Kat sini hidrogen ada 1. Jadi kita kena seimbangkan dululah. So kat sini oksigen ada 3. Kat sini oksigen ada 1. So kita seimbangkan hidrogen dululah. Tenang. So kita letak 2 kat sini, sebab kita bagi dia nombor genap dulu. Okay, so sebelah sini oksigen ada 4. Hidrogen pun ada 4. Jadi sebelah sini senang, kita tambah je nombor 4. Okay. So oksigen kita nak so elektron kita nak tambah kat mana? Dekat sini. Berapa elektron? Mestilah 4 elektron. Sebab kat sini 4 ion. So kena ada 4 elektron kat sini. Okey. Kadang-kadang kamu nak tulis ni macam susah kan? Okey, cikgu ajar teknik dia menghafal. Okey, nak hafal dia senang je. 4 orang handsome pergi ke pasar beli 2 air otak-otak dengan 4 epok-epok.
Okey, boleh dapat? Cikgu ulang semula. 4 orang handsome pergi ke pasar, beli 2 air, otak-otak dan 4 epok-epok. Itu cara kamu nak hafal persamaan setengah. Ini kalau susah sangat kamu nak imbangkan persamaan setengah yang ini. Okey. Okay, seterusnya kita pergi kepada hasil akhir. Hasil akhir dia adalah air ni dia akan jadi, dia ada dua hasil akhir, satu air dengan satu oksigen. Tapi air ni kan air, jadinya dia akan kembali semula ke dalam bika kan. Lepas tu color dia sama je kan. Jadi yang hasil kita boleh dapat adalah gas oksigen. Oksigen. Manakala di sini adalah logam kuprum. So, untuk pemerhatian, gas oksigen adalah gas tanpa warna. So, dia akan terbebas dalam bentuk gelembung dulu. So, gas tanpa warna ada banyak. Macam kita dah belajar dalam garam, kita ada gas tanpa warna ada banyak kan. Ada gas hidrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida. So, cara untuk kita tahu dia gas oksigen ke gas apa, kita kena uji. So, ujian untuk gas oksigen adalah kayu uji berbara. So, kita katakan bahawa gelembung gas tanpa warna yang menyalakan kayu uji berbara dibebaskan. Okay, so ujian dia adalah kayu uji berbara. So kalau orang tahu menyalakan kayu uji berbara, tak lain tak bukan adalah gas oksigen. Okay, kalau kayu uji menyala, hidrogen. Kalau karbon dioksida, kita pakai ujian air kapur. Okay, seterusnya untuk kuprum, pepejal perang terenam. So macam dalam garam, cikgu dah beritahu garam dia tak ada banyak warna. Jadi yang ada berwarna ni special tak adalah contoh macam kuprum, ferrum. Itu je lah yang ada warna. Yang lain semua warna dia adalah kelabu. Kita tak panggil silver kita panggil warna silver, kita panggil kelabu. So untuk kuprum, dia pepejal perang. Kuprum ni memang paling unik lah. Sebab tu kuprum ni kerap ditanya dalam peperiksaan. Sebab dia kalau dia cecair, dia warna biru. Kalau dia pepejal kuprum, garam kuprum nitrat ke kuprum karbonat ke, yang tu warna hijau. Kalau kuprum sulfat, kuprum klorida warna biru. Tapi kalau dia pepejal kuprum tulen, bukan garam, dia perang. Dia istimewa. Sebab itu dia kerap ditanya dalam peperiksaan. So sekian saja untuk minggu ini. Untuk topik yang sama, ada lagi satu bahagian iaitu sel kimia. Jadi itu akan kita bincangkan di dalam video bahagian kedua. So cikgu harap semoga kandungan pada minggu ini memberi manfaat kepada kamu semua. Jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube channel cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.